Okay guys, ada lori scanner yang baru masuk. So sebelum I review, I nak buat basic inspection lah, pre-inspection actually. So ikut I. And jangan lupa tekan notification bell dan subscribe lah. Alright. So untuk buka bonnet kat depan, kita kena tarik lever ni and tolak ni kat depan. Kita buat basic pre-inspection ni sebab sebelum memulakan perjalanan ke apa-apa, memang kena check lah. Benda yang basic korang selalu kena check adalah minyak enjin, minyak hitam enjin dengan air radiator ni. Alright, so dia macam biasa lah, untuk kereta pun sama, motor semua sama. Kita kena check minyak dia dekat sini. Alright, make sure dia dekat tengah-tengah ni lah, antara garisan ni. Apa yang bezanya adalah dipstick ni memang lagi panjang daripada kereta ke motor, sebab enjin lori ni memang kat dalam tu. And then air radiator ni pula, dia ada orang yang suka tengok manual, tapi I pula suka tengok garisan ni lah. Manual dia macam ni, dalam test. Other than that, ni adalah dia punya absorber dengan absorber bush, radiator and then aircon condenser ni. Radiator ni selalu kita akan buat pressure test, radiator pressure test. Kalau ada any problem baru kita akan tukar. Kalau tak, memang kita tak akan usik apa-apa lah, sebab barang-barang ni memang original spec Europe lah, and dia orang punya quality barang memang mantap. Sama juga dengan ni, macam absorber dengan absorber boost ni, kalau korang nampak ni ada cat dia macam terkopik sikit semua. Ni sebab lori ni baru sampai dengan kita. So bila customer dah booking, memang kita akan siap sedia semua ni. And banyak customer dia suka semua benda original, so kita takkan sentuh until customer request lah. Dan aircon condenser ni pun kita akan servis nanti jika perlu lah. Okay, so kita selalu servis lori ni sebab lori ni lebih kerap digunakan, perjalanan pun lagi jauh. Okay, so inilah dia Scania G410. So untuk viewers ni yang baru tengok video kita, konten kita, nanti I akan explain lagi detail pasal G410. Apa maksud G dengan 410 ni. And lori ni pun kita akan make sure kita servis, kita akan siap sedia in running condition lah. So bila-bila korang boleh datang tengok and test drive pun boleh. Alright, so jom kita review lori ni. Okay guys, so hari ni I nak terangkan lebih detail pasal G series dekat belakang I ni. Dekat Malaysia ada P, G dengan R. Dan macam mana nak membezakannya adalah pada saiz kabinnya ataupun ketinggian kabin. P series adalah saiz yang paling rendah, manakala R series adalah saiz kabin yang paling tinggi. Dan G series ni antara kedua-duanya lah. Dia sama juga macam BMW 3 series, 5 series dengan 7 series. Korang pun tahu kan. So dekat depan ni ada tulis nombor 410. Dia bermaksud 410 horsepower pada lori ni. 410 horsepower, 450 horsepower dan juga 490 horsepower, tak silap I, semua falls under the category 6 series. 6 series ni adalah engine Scania yang baru, yang lebih cekap dan lebih power input ni lebih mantap lah, compared to 5 series yang menggunakan horsepower 360 horsepower, 420 horsepower, 460 horsepower dan ke atas lah. Macam mana nak membezakannya adalah, satu caranya adalah nombor genap dengan nombor ganjil lah, antara 6 series dengan 5 series punya horsepower tu. Korang pun boleh tengok nanti. And lagi satu cara adalah pada lampu dia dan juga pada glider dia ataupun air vent dia lah dekat sini. 6 series menggunakan glider macam ni, manakala 5 series ada lubang hidung lah dekat depan ni. Alright, and lori 6 series ni menggunakan lampu LED, manakala 5 series menggunakan lampu halogen. Tapi ada juga dekat orang customer kita sebelum ni yang pernah request untuk tukar lampu halogen kepada lampu LED. Usually kalau customer request baru kita akan buat. Kalau tak, kita memang takkan usik, sebab kadang-kadang kita pun risau sebab semua in the end main dengan wiring lori semua kan. So kita tak nak lah saja-saja usik unless customer request. Okay, so jom kita review benda lain pula. Okay, untuk Scania ni adalah tangki minyaknya. Tangki minyak ni 500 liter. And apa yang cantik pasal Scania ni adalah ruang ni disebabkan ia 4x2. And bukan saja dekat sebelah sini ada ruang, sebelah sana pun ada ruang banyak dekat sana. Kalau ni lori sendirilah, I akan buang toolbox ni sebab dekat dalam pun banyak kompartmen. And I akan buang ni and akan tambah lagi satu tangki minyak sebelah sana. Maybe up to 700 liter lah I akan tambah. So dua-dua dah dekat dengan 1200 liter I ada. So tak payahlah banyak kali stop dekat
petrol pump nak isi diesel ke apa kan. Apa pula benda ni? Tangki minyak sebelah ni. Tangki apa pula tu? Sekejap I tengok. Tangki ni belakang toolbox ni. Tangki AdBlue guys, baru perasan. Sebab banyak customer kita dah biasa diorang buang ataupun downgrade lah tangki AdBlue ni, sebab dekat Malaysia memang jarang guna sebab kos dia tinggi. Dekat UK dia lain, sebab tempat dekat UK ada certain tempat yang you memang kena ada kena pakai Euro 6 untuk masuk kawasan tu. Kalau tak you kena bayar satu fee lah. I pun tak tahu harga dia sebab tu harga UK kan, so I pun tak tahu. Tapi dekat Malaysia ni since tak banyak regulation, so tak perlulah uh, you kena mesti ada tangki AdBlue ni. So banyak customer kita dia akan downgrade-nya. Tapi kenapa AdBlue ni dipasang actually? AdBlue ni dia inisiatif diambil oleh pembuat lori semua ni untuk mengurangkan pengeluaran toxic gas daripada enjin lori ni. So dia bagus untuk environment, tapi kan cost maintenance dekat Malaysia memang mahal sebab dia lori dekat Malaysia ni dia menggunakan Euro 3 diesel Euro 3. Tapi dekat UK dia guna Euro 6. Dia punya standard memang dah lain dah. And dekat Malaysia Euro 6 pun dah ada dah. Baru je Euro 5 pun masuk. Euro 5 dia punya harga setakat I tahu sekarang RM2.35 tak silap I. Tapi untuk Euro 3 RM2.15 je. So kalau korang pergi satu trip, you calculate pun, you akan banyak keluarkan duit untuk AdBlue ni saja. So itulah, I sendiri akan downgrade ni. I akan buang toolbox ni, tambah tangki minyak 700 liter, dah settle dah. Tengok guys, kacau lah Kak Maira ni. Suruh dia buat review lah, aku malas. Kak Maira, masuk. Ni untuk bloopers. Untuk bloopers ni cepat. Review ni. Okay, pop quiz. Okay, sini. Okay. Aku nak datang ambil gambar je. Okay. Untuk yang ni nama dia apa? Ini nama dia Sana. fifth. Oh. Dah tu kau bagi mic kat sini. So ni nama dia fifth wheel coupling. Ataupun ada juga orang panggil dia sebagai muffin, ada juga orang panggil sebagai turntable. Okay. So dia punya ni dia muat dengan kingpin saiz apa je? Saiz 2 inci. Dengan ada dua saiz lah yang general kat Malaysia. Saiz ni apa? 2 inci dengan 3.5 inci. Oh ya ke? Kalau I ambil 2 inci, Okay. saiz ni, dan trailer I 3.5 inci, macam mana? Oh, you kena tukar ni lah, muffin lah. Kingpin ke tukar Tukar muffin lah. Tukar apa? Fifth wheel coupling lah. Kenapa tak boleh tukar kingpin tu? Dia depends lah. Kalau dia saiz 3.5 dekat you punya trailer, maksudnya you akan bawa barang yang sangat berat. Barang yang berat. So better you tukar fifth wheel coupling. Oh. Dia tahu kan? Okay, so macam Kak Maira mention tadi, fifth wheel coupling ni sekarang dia saiz 2 inci. And macam dia cakap tadi, 3.5 inci saiz kingpin tu memang sesuai untuk menarik beban yang lebih kuat lah. Seperti dia sesuai untuk pasang kat trailer seperti low loader, kayu balak dan tipping trailer. Untuk pengetahuan saya lah. So itu je. So make sure you guys beli kingpin tu ataupun you guys beli fifth wheel coupling ni based on size kingpin pada trailer korang. And make sure dia sesuai and dia memang muat dengan rapat. Sebab kalau tak, accident akan berlaku, lori pun akan terbalik ataupun dia terbuka ataupun terpisah daripada trailer dan prime mover. Okay guys, dekat luar ni memang panas gila. So I nak masuk ni sebab I nak on aircon lah. And at the same time I akan review pasal lori ni semua dekat part dalam dia lah. Right, sekejap I on aircon dulu. Memang sedap lah guys angin dia. So dekat dalam ni dia memang fokus pada keselesaan untuk pemandu dengan passenger dia. So untuk pemandu ni dia ada menggunakan seat air suspension. Air suspension ni macam ni lah rasanya. Dia akan naik turun menggunakan angin. And untuk dari personal experience time I drive dalam kawasan ni semua ada tempat berlubang lah, jalan tak rata semua tu.
memang I tak rasa sendiri sebab kerusi ni absorb semua impact dia. So I nak ke belakang ni, sekejap I buka kasut dulu sebab nak jaga kebersihan and also ni lori orang one day kan. So I tak nak lah menjadikannya kotor ke apa. So dekat tilam ni, belakang ni memang ruang dia besar. I am about 6 feet 190 cm and ruang dia memang banyak, memang luas ruangnya. Okay, and dekat depan ni ada satu kompartmen nak letak barang. As I explain tadi, I akan buang toolbox sebab banyak kompartmen kan kat dalam ni. So tengoklah, kompartmen dia besar. Usually orang akan ataupun customer kita, dia akan modify ni, custom ni jadikan dia peti sejuk, nak simpan barang, barang makanan semualah. And dekat depan ni pun ada satu storage compartment. Storage compartment ni dia usually dia akan tambah dengan microwave. And ada lagi 2 storage dekat depan ni and 1 dekat bawah ni. So dia dah jadi macam rumah bergerak. Why do I say that? So imagine kau dah beli, you guys dah beli rumah, and lepas beli rumah tu you nak pergi mana-mana, nak tidur tempat lain semua, you kena either booking hotel ataupun sewa rumah, sewa bilik macam tu kan. Kalau lori ni you guys boleh bawa mana-mana. Like for example, hari ni korang boleh lepak dekat tepi pantai kat Pulau Pinang. Esok korang boleh bersiap sedia untuk pergi solat kat Masjid Jamik. So lori ni you guys boleh bawa mana-mana, tidur pun mana-mana boleh, nak simpan barang semua boleh. So memang worth it lah beli lori daripada beli rumah kan. And dekat depan ni ada banyak gila butang. So butang ni I rasa tak ada masa lah, hari ni tak cukup untuk review pasal butang-butang ni semua. So you guys komen dekat bawah kalau korang nak tengok video pasal butang, and I akan buat satu video spesifik untuk butang, explain pasal butang ni semualah. And last kali dekat depan ni ada satu kamera, kiri dengan kanan ni ada satu kamera. So dekat sana ada monitor. Monitor tu untuk view all this blind spot and all lah. So dekat UK dia memang ada satu rules. Rules tu kalau you tak pakai kamera ni, dia works as a CCTV. Kalau you tak pakai kamera ni ataupun CCTV ni, you akan dapat fine. And memang kita tak nak sentuh, kita tak nak ubah suai apa-apa. Memang kita biarkan je TV kamera ni, tak nak buang sebab nak biarkan dia original lah. Alright, and memang dia akan tolong untuk tengok blind spot lori semua. So dari aspek safety pun dia ada. Alright, so I rasa dekat dalam ada cover semua. Sekejap, I tengok ada lupa tak mana-mana. I rasa tak, semua dah cover dah. So jom, I nak review engine dia. Lepas I review engine, I bawa korang pergi drive. Alright, jom. Okay, macam I dah explain tadi, untuk dunia recon ni, kita ada satu benda yang paling penting, iaitu modification. Modification macam mana? Macam tadi I explain, 4x2 jadikan dia 6x2 rear lift ataupun 6x4. And bila setiap kali kita modify ataupun kita custom benda-benda ni, we will make sure kita recalibrate semua benda so everything works well. Recalibration dia serupa macam lepas tukar tayar kereta, kita buat realignment semua kan. Realignment tu basically recalibrating lah, nak balancekan semua so everything works well. There is enough power that yang pergi pada setiap tayar, sama juga dengan lori. And untuk lori ni, dia lain dengan kereta dari segi angin. Kegunaan angin dekat kereta, dia yang untuk pengetahuan I, dia guna untuk tayar je lah. Tapi untuk lori ni, even brake pun dia depend on angin. So bila dah tukar dia punya air suspension semua, kita make sure kita akan recalibrate dia supaya tak ada masalah. For example, pada brake lah, for example. Kalau kita tak recalibrate, tiba-tiba brake tak cengkam. So ada masalah nanti ada accident lah semua ni. So kita nak prevent semua benda ni berlaku by recalibrating. And dekat axle shaft dia sampai dia punya gearbox semua kita akan make sure kita recalibrate so that tak ada masalah yang akan datang pada jangka masa yang panjang. For example, dekat gearbox dalam jangka masa yang panjang, apa yang akan jadi bila you angkat berat yang you angkat berat ataupun angkat trailer kan, dia ada high chances of the gear untuk hancur. So untuk prevent semua benda ni, kita akan recalibrate and make sure everything works well and everything works fine. And bila korang pergi, even bukan untuk lori sajalah, untuk kereta ke, untuk motor ke, bila korang pergi ke mekanik, make sure dia tahu pasal semua benda pasal lori, semua sistem yang bekerja sama ataupun work together untuk
kan satu lori ni ataupun satu kenderaan korang. Sebab semua benda dekat lori ni main peranan dalam satu sistem. So kalau satu benda korang tukar, semua benda akan ada at least satu atau dua efek lah. Benda kecil pun akan menjadi masalah yang besar pada masa akan datang. Dalam dunia lori ni, macam mana nak membezakan setiap lori antara satu sama lain tanpa menggunakan dia punya jenama ataupun brand ataupun dia punya model? Ia adalah melalui axle configuration-nya. Untuk lori ni, dia menggunakan 4x2 axle. Maksud 4x2 ni adalah untuk empat-empat tayar ni, ada dua je yang dapat kuasa straight daripada enjin. Manakala tayar kedua yang dekat depan tu, dia digunakan untuk maneuver left and right je lah, belok kiri kanan saja. Dia serupa dengan rear wheel drive dalam kereta. So ingatkan lori ni serupa macam rear wheel drive lah dekat kereta. Okay, so korang boleh race GTR korang semua dengan lori ni. Okay, tapi kan untuk axle configuration ni dia memang penting sebab dia ikut trailer ataupun dia punya beban yang korang muat. So kalau lori ni 4x2 ni dia tak dapat support beban ataupun trailer yang korang angkat, korang boleh je modify ni, jadikan dia 6x2 ataupun 6x4. 6x2 rear lift lah basically. And untuk customization ni, lepas kita customize and extend dia punya body semua, dia lebih sesuai untuk membawa beban yang lebih berat ataupun untuk menarik beban yang lebih kuat lah. And lepas kita dah tukar, dah modify semua, kita akan make sure kita akan calibrate semua so everything works well tanpa any issues. And untuk 6x4 ni, dia either shaft ataupun hub reduction. Hub reduction basically steel suspension lah. And untuk steel suspension ni, korang boleh je datang sini nak tambah kepingan lift korang tu pun boleh. Untuk lori ni, kalau korang boleh tengok ni, ada air balloon suspension dekat bawah ni, and dekat depan memang dia guna leaf spring suspension lah, ataupun orang dekat luar tu memang panggil leaf spring ataupun leaf suspension lah. And kita boleh tambah kepingan tu, and lebih banyak kepingan yang ditambah tu dia ikut juga muatan yang korang angkut. Okay guys, I nak tunjuk kat korang macam mana nak access engine lori ni dengan menurunkan ataupun menaikkan kabinnya lah. Alright, kita kena buka bonnet depan ni dulu sebab nanti time kita nak turunkan kabin ni, benda ni akan hit body dia. So kita mesti kena naikkan benda ni lah. Alright, dekat sebelah ni ada satu wrench lever and ada satu socket. And ada satu lock dekat sini. Lock ni kita kena pusing sebelah kanan untuk kita dapat access engine lah, untuk kita turunkan kabin ni. And pusing sebelah kiri untuk kita naikkan balik ataupun tutup balik lah kabin ni. Alright, socket ni kita kena masuk dekat dalam ni. And wrench lever ni kita masuk di sini. And kita just tarik macam ni. Some safety tips saya akan bagi kat korang. Make sure tak ada orang kat depan ni ataupun kat belakang kabin ataupun kat dalam kabin time kita turunkan ataupun naikkan kabin. Alright. And a few more things is that kita akan menggunakan tali ataupun satu belt untuk make sure kita pegang kepala prime mover ni ke chassis. So dia tak dapat pegang dia punya berat lah, and tanpa benda ni tertumbang, if that's the proper word. And kita akan letak satu kepingan kayu yang besar juga untuk menahannya tanpa dia tertutup lah. I rasa ini dah cukup sebab I just nak tunjukkan korang proses dia. Alright. So yang ni lah tali dia yang I mention tadi. Kita akan letak tali ni dekat sini and kita akan ikat dekat chassis tu nanti. And bila dah ikat, dia akan prevent dia untuk from falling lah. Alright. So ni adalah turbo dia. Kenapa turbo ni dekat sini, korang mesti tertanya kan? Nanti I akan explainkan. I nak letak sini dulu. Engine lori ni menggunakan DC13. Dah hujan ni, tak apalah, kita habiskan review dulu. Alright. So engine DC13 ni bermaksud 13 liter engine. It falls under the 6 series, and Scania yang macam I mention tadi ada 410 horsepower, 450 horsepower dan 490 horsepower. Untuk macam mana nak membezakannya adalah melalui kod. Untuk lori ni, kod dia adalah 141. So engine dia DC13 141.
dia punya power output I rasa 410 horsepower dan 2150 Nm torque, tak silap I lah. Untuk kereta Lamborghini for example, dia punya horsepower 700 horsepower and dia punya Nm torque usually 500 horsepower lah. So dia Lamborghini punya fokus adalah kelajuan, tapi lori ni punya fokus adalah kekuatan untuk menarik beban yang kuat. Alright. So turbo ni, sebelum ni korang pernah tengok dekat Boss Popcorn punya video yang kita review dengan dia. So turbo ni memang kita nak pasang berat tau. Turbo ni memang kita nak pasang dengan dekat kereta dia, tapi memang turbo dia besar, memang tak boleh muat kereta dia, so dia cakap tak nak. Video tu korang boleh tengok dekat description nanti, kita akan letak link satu. Alright, tolong like video tu, and video ni pun korang kena like. Alright, so turbo ni what does it do? Turbo ni dia akan bagi lagi power kepada lori nanti supaya dia dapat kita dapat reduce stress pada enjinnya. Kan kita kan menarik beban yang kuat semua. Tanpa turbo ni, dia gunakan maximum power engine. So dia banyak stress. Kalau kita guna ni, dia tambah lagi power. So engine dia tak maksimumkan lah power dia. So dia dapat selerakan ataupun selarikan power dia. Bukan selerakan lah, selarikan power dia. Alright. And macam mana nak tahu kalau engine dengan turbo ni berfungsi dengan baik? Basically, lepas korang start engine, korang tekan je minyak sikit, and bila kabin tu bergegar, maksudnya engine and turbo dia dalam good condition and working together well. Alright. Rasa dekat luar ni ada review kot banyak. So jom, I kena turunkan kabin dan I akan bawa korang jalan-jalan. Alright, jom kita turunkan kabin. Turunkan kabin dia senang je sebabkan lori ni memakai hidrolik. Alright, lori ni memakai hidrolik. So nak turunkan kabin, dia akan menolong sampai satu tahap je kita kena turunkan dia. So kita kena unlock dia dulu. Sekejap I unlock dia. Dia keras sikit. So lepas unlock, kita masukkan soket dia. And kita just turun sikit, dia dah tutup sendiri. Alright, I kasih ketatkan sikit. Make sure benda tu lock. Okay, benda ni I akan simpan sini dulu. And dah tutup bonnet ni, jom akan bawa test drive. Oh, actually ada satu benda I lupa. Dekat sini ada satu remote. Remote ni basically digunakan untuk menaikkan chassis dia supaya dia dapat cantum dengan trailer and sama ketinggian dengan trailer. So ada butang hijau ni, kalau kita tekan and hold, chassis dia akan naik, and kalau dicantum dengan trailer, dia akan auto adjust ketinggiannya dengan trailer. And kita boleh set dia punya preference ikut driver lah. Kadang-kadang driver tu ada preference dia sendiri. So kita boleh set dia punya preference ni, M1, M2, M3, ikut kehendak ataupun ikut apa yang abang-abang driver tu nak. Alright, hujan dah lebat dah, jom kita drive lori. Okay guys, so tadi I dah masuk, I dah startkan lori sebab nak tunggu air angin dia naik akan ambil masa lah. So I dah pre-start lori je. So jom kita pergi test drive. I nak tunjuk kat korang macam mana rasanya drive lori ni. And I want to share my personal experience lah dengan drive lori ni. Alright, so lori ni semi-auto. So basically I dah bagi tahu korang untuk komen kat bawah apa maksud semi-auto kan. Tapi I just nak bagi tahu time starting lori ni and nak drive tu, I memang akan lepaskan clutch sikit and then tekan minyak lah sampai clutch fully out. Lepas tu I dah memang tak guna dah clutch tu. So for now lah. And me personally I dah 4-5 bulan lah kerja sini, and 4-5 bulan ni dapat lah belajar satu atau dua benda pasal lori and everything. And I review lori ni pun bukan dengan experience lah, tapi apa yang I belajar I share dekat korang. So lori ni my personal experience sekarang baru drive one round ni, adalah lubang-lubang. Tengok dia jalan tak rata, bergunung, gunung ada banyak semua kan. I tak rasa pun sangat sebab air suspension ni. I pernah drive sekali time kereta I around here. Memang rasa lah semua benda I rasa kat kereta, kat badan I, sebab yang tu pun suspension dia keras. So memanglah rasa sangat. So other than that,
sekali tu I pernah drive lori yang menggunakan tayar halusnya. Dekat belakang dan depan dia pakai tayar halus. Sebab yang tu lori yang baru masuk tu memang kita tak tukar lagi lah. Tapi standard dekat lori sini memang depan tayar halus, belakang tayar kasarnya. So dekat sebelum ni I pernah drive tayar halus tu pun I rasa macam licin drive, lagi-lagi baru lepas hujan. Tadi pun korang boleh tengok kan, I review tu dekat time hujan. So time drive ni sebab dia pakai tayar kasar kat belakang, memang dia I rasa lah ada juga extra grip-nya. And I pun tak laju lah bawa dalam ni. Ada juga jalannya yang tengok I memang sengaja je bawa jalan yang berlubang macam ni sebab nak tunjuk kat korang kan. Other than that, blind spot camera I pun memang berfungsi. I boleh nampak lah apa yang kat tepi aku, depan aku semua I boleh nampak. So for me personally, it's a good addition sebab lori kita bukan semua lori ada blind spot camera lah. Tapi kebanyakan memang ada. And yang ni memang berfungsi dengan baik. So nampak lah dia punya tepi semua nampak. Memang nampak dengan dekat skrin tu. And other than that, apa lagi korang actually apa yang korang nak tengok lepas ni? Time I test drive ni semua, I rasa sebelum ni I pernah buat satu video je I test drive. Yang ni lori kedua. So lepas ni korang nak tengok apa ataupun nak dengar apa I cerita pasal I test drive ni, time I test drive. So yang tu semua korang komen kat bawah lah. And rasa itu je kot yang I boleh review sekarang. Something new ataupun something I pernah cerita sebelum ni and I nak cerita kat korang pun sekarang juga. I nak parking lori ni lah, I nak parking reverse ni. So I nak tunjuk kat korang one tips penting yang I pernah diajar sebelum ni. Orang toke-toke pernah ajar sebelum ni. Time reverse ni memang kita perlukan buka dua-dua tingkap ni sebab nak nampak orang depan belakang dekat tepi semua nak dengar lah. Kalau ada orang belakang dia jerit, kita boleh dengar. So memang kita kena buka tingkap belakang ni, tingkap tepi ni, so kita boleh dengar lah. Alright, and blind spot camera bapak memang mantap lah guys. Dia memang tolong I banyak lah. So dah parking ni. Okay, dah selesai dah parking, dah selesai dah review. I nak habiskan ni sini je lah sebab banyak whole day kita record video ni. Memang best lah review lori ni. First time review memang I pun enjoy sangat. I nak tutup engine first sebab tak nak bazirkan bateri dan minyak ni. For me personally, I suka lori ni. Dia banyak features yang tolong I. One of the main things that I really love pasal lori ni adalah dia punya blind spot camera. Sebab dia memang tolong I time reverse, nak tengok kiri kanan. Sebelum ni jarang lah I tengok, tapi first time I tengok macam ni memang I suka. I sendiri suka. And lagi satu tilam ni, memang nice. Sebab I jujur lah, katil-katil kat luar sana jarang boleh muat I. So katil ni I boleh muat and dia pun banyak ruang lagi. So I memang suka and banyak compartment lah untuk I simpan barang I semua. Memang I suka. Dekat luar ni warna ni memang I suka. And overall I really love the lori lah. If you nak I bagi rating untuk lori ni, I akan bagi 7 out of 10. Memang I tak experience sangat, but from my preference 7 out of 10 lah. I rasa itu saja untuk hari ni. Thank you guys for watching. Kalau ada apa-apa, komen je kat bawah. Ada link untuk video Boss Popcorn yang I mention tadi link dekat description tu. So if anything, Roger je, Abang Kyle ada untuk korang. Alright, thank you. Tolong like dan share video ni and subscribe juga sebab kita nak try capai 10,000 subscribers by the end of the year kat YouTube. Alright, and social media semua dekat description. Alright, itu saja guys. So kalau korang nak beli lori ni J410 ni, korang tahulah macam mana nak dapatkannya. Contact je Abang Kyle. Alright, thank you guys, itu saja.